Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bersiaran di dalam siaran Secangkir Kopi jam 10 terampil dan bestari. Saya Azian Muhammad Isya akan bersiaran bersama-sama anda selama 1 jam. Kita sembang-sembang santai dan kita juga sembang-sembang yang ada isi iaitu ilmiah. Okey, so tadi ada nampak tak kelang kabut? Saya cuba screen share untuk video. Lepas tu bunyi tak keluar. So terlupa nak tekan share audio. Itulah, semalam dah try. Tapi hari ni kan, so tak apa, kita try lagi. Okey, saya nak lihat. Okey, dah ada orang bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, apa khabar semua yang sentiasa tertunggu-tunggu untuk siaran kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Alright, Hafiz. Ayuh ngopi. Okey, jom kita mengopi ya. Mengopi sambil-sambil tu kita menyelami dan juga mengambil nota. InsyaAllah ada banyak ya perkara-perkara yang kita ingin bincangkan pada kali ini. Tapi sebelum tu kita buka majlis dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini hari Sabtu yang basah. Daripada semalam malam tadi hujan turun tak berhenti-henti sampailah awal pagi tadi ya. Jadi saya harap tak adalah yang sedang melihat bersiaran ini dari mungkin ada bencana alam, banjir pula tiba-tiba ya. Diharapnya dijauhkanlah sekiranya ada pun kita turut bersimpatilah dengan kecelakaan yang telah berlaku kerana bulan ni memang bulan musim terpuju kan. Okay. So jadi kita hari ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang menarik, iaitu penulis dan potensi diri meneroka niche dan forte. Okay, jadi saya seperti yang semua maklum, sebelum bersiaran saya pasti akan cari ya, ataupun nak dapatkan maklumat daripada tuan-puan apa yang sebenarnya yang anda faham ya mengenai niche and forte ya. Dan untuk rakan-rakan yang ada ni, ramai dah ya yang ada ni ya, boleh saja letakkan di ruangan komen apa ya yang anda faham mengenai niche dan forte. Niche. Dulu sebelum jumpa Puan Nisa Harun, saya sebut perkataan niche tu sebagai sebutannya niche, macam buah peach kan. Tapi rupanya salah. Sebetulnya sebutan itu sebetulnya adalah seperti kita sebut fish. So niche. So sebab tu kan dia berguru. Jangan main seorang-seorang, syok-syok sendiri kan dah salah. Okay, so apa kebendanya niche dan forte ni ya? Okay, bagi saya saya reflect balik diri saya bermula dengan matlamat yang jelas dalam penulisan. Saya bermula untuk menulis kembali pengalaman kembara saya yang saya pergi di sebuah tempat di China ya, kita nak kata timur laut lah lebih kurang di wilayah, sebab China tu besar. Daripada Beijing ke Xi'an tu memang beratus-ratus kilometer sebenarnya. Jadi Xi'an ni kami pergi di sana sebagai salah satu lawatan sosial Persatuan Malaysian Society of Engineers. Jadi saya ingin merakamkan pengalaman kembara saya dalam bentuk yang saya nak untuk diterbitkan dalam majalah. Tapi saya tak nak buat seperti bentuk laporan kan. Tak naklah bentuk laporan sebab tingkatan 3 boleh kot kan. Kalau buat sekadar laporan, you letak dia punya introduction, lepas tu pergi mana, hari apa dengan part itinerary kan. So membosankan. Jadi saya search
Sebab saya rasa macam mesti ada travelog atau apa-apa, so saya buat carian sendiri menggunakan internet dan saya jumpa, saya jumpa banyak ya sebenarnya bila kita meneroka, kita discover ni, saya jumpa Puan Nisa Harun. Saya terus pergi kepada blog beliau dan rupanya ada catatan-catatan kembara yang dimuatkan dalam majalah Dewan Siswa. Tak cukup daripada itu, saya juga mengumpul bahan-bahan daripada berita harian. Berita harian ada yang segmen kembara. Saya potong. Bayangkan saya potong naskah tu, saya tampal dalam A4 yang drawing pad, bukan A4, drawing pad yang besar tu. Dan saya kira satu-satu berapa banyak perkataan yang digunakan untuk menjadikan saya bersedia kan untuk menulis. Okay. So, bila saya tulis, saya rasa seronok, saya rasa selesa, saya bagi pada editor dan Alhamdulillah editor kata dia suka baca. Kalau siapa-siapa yang nak baca, sebenarnya saya dah upload dalam Facebook ya, ke semua 88 travelog yang saya ceritakan dalam majalah yang tersiar dalam majalah ya. So dalam bentuk e-majalah, so kalian boleh tengok. Bukan itu saja, pengemaraan saya di Zian mendapat perhatian sebenarnya daripada pembaca majalah tu. Saya ingatkan saya syok sendiri je kan, ataupun okay, editor kata okay, so terus je dia siarkan ya, dengan okay, adalah sedikit pembetulan kan here and there. Tapi saya dapat satu email yang saya sangat suka, sampai saya teringat-ingat hari ini. Ia daripada Profesor Taufik Yap. Dia kata, saya sangat teruja membaca pengalaman anda dah ke Zian. Boleh tak saya tahu macam mana saya nak pergi? Apakah tourist guide ataupun siapakah tourist guide yang Puan pergi bersama? Jadi saya rasa, wow, okay. Maksudnya, bukan saja saya dah jumpa satu benda yang saya suka, saya juga kita kata ada validation. Saya punya, kita kata apa, penulisan ini bukan saya syok sendiri, tapi telah ada orang yang validate. Sebab keberadaan seorang penulis itu harus diabsahkan. Perkataan ni pun saya baru belajar daripada penisah kan. So maksudnya kita dikenali dan juga keberadaan kita disahkan. Okay, kita boleh tulis travelog rupa-rupanya. Okay, so back to kita punya topik. Sekarang ni saya rasa saya dah jumpa, okay, katalah saya dah ada, kita analogikan sebagai saya dah ada lesen kereta sebab saya dah boleh menulis sebab ada orang suka baca, dan lagi satu saya dah ada kunci kereta sebab ada pengiktirafan ni, ada validation ni. So sekarang ni saya nak pergi mana? Saya nak mendalami lagi travelog ni. So saya masuk dalam kereta ni, saya letak dalam Waze saya, macam kita nak pergi mana-mana, destinasi saya letak ni travelog. So itulah pada saya, anggapan saya yang kalau saya boleh analogikanlah seperti itulah niche itu. Kita ada lesen, kita ada kunci kereta, kita dah tahu tujuan kita nak pergi mana. So kita letak matlamat ataupun destination kita sebagai travelog. So kita terus menjurus. Okay, so adakah itu yang saya maksudkan sama seperti yang anda fikirkan? Ya, ramai ya. Saya cuba nak ingat kembali maklum balas dapatan daripada sahabat-sahabat FB saya yang teruja juga nak memberi maklum balas ya. Ada cakap pasal niche ni very focus, very exclusive. Dia ada kaitan dengan kecenderungan kita, betul. Saya dapat rasakan bila saya tulis travelog ni, saya nak tulis lagi sampai saya buat 8 kan, 8 part kan. So tapi sebelum kita nak tahu lebih lanjut, of course kita kena dapatkan dapatan daripada pakar, input daripada pakar. Jadi kita jemput Puan Nisa Harun. Apa khabar Puan Nisa? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, waalaikumsalam. Jadi so itu analogi saya. Jadi saya serahkan kepada Puan Nisa ya untuk ceritakan apakah itu niche, mengapa yang niche ni penting, dan kalau boleh kita nak tahulah bagaimana penulis mencari ataupun mengenal pasti niche mereka tu.
Okey, silakan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Azian yang semakin matang ya, setelah kita masuk siri ketiga, nampak lebih bersedia, nampak lebih yakin. Itu yang penting. Ini juga satu proses upskilling kita kan. Kita dah cakap minggu lepas, 2 minggu lepas dalam siri yang kedua kita dah sebut tentang upskilling, dan nampaknya ya kami juga sama-sama belajar dalam proses memindahkan medium pengajaran ini dari secara langsung berjumpa dengan peserta dan sebagainya. Kali ini kita berjumpa dengan sesiapa saja, dan mungkin selepas ini siaran langsung ini juga boleh ditonton secara rakaman dan boleh juga ditonton berulang kali, dan saya dalam proses memuat naik video ini supaya dapat diikuti melalui siaran YouTube saya dan YouTube Azian juga. InsyaAllah nanti kita boleh sama-sama kongsi supaya ilmu ini berpanjangan. InsyaAllah ilmu bukan milik saya, bukan milik kami, bukan milik siapa-siapa, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuma memanjangkan dengan kaedah dan olahan kita masing-masing, InsyaAllah ya. Baik, saya suka betul dengan analogi kereta tadi tu. Baik, analogi kereta ni memang betul. Kadang-kadang kita ni mula-mula nak belajar bawa kereta. Apabila kita nak belajar bawa kereta, dah tahu dah asasnya, iaitu ini gear dekat mana, ini kereta manual, kereta automatik, semua kita dah tahu kan. Kemudian sekarang ni kita nak dah ada kunci, tak kisahlah kunci tu kereta tu pinjam atau kereta tu kita beli dan sebagainya. Yang penting kita sudah memiliki satu kemahiran, iaitu sudah boleh membawa kereta, ada license Jadi sekarang ni kita nak bergerak. Jadi betul lah, yang inilah kita punya pencarian. Itulah ibaratnya penulis yang sudah ada kebolehan dan kemahiran itu baru. Mungkin baru tak ada masalah, baru lama tu bukan soal. Kadang-kadang ada orang dah bawa kereta lama tau. Sebab saya juga menemui ramai wanita yang ketika dia belum berkahwin dulu memang hebat bawa kereta. Lepas tu berkahwin, kemudian dimanjakanlah oleh suami bawa pergi mana-mana. Sudahnya setelah berpuluh tahun, wanita ini sudah lupa untuk bawa kereta dan keyakinan untuk memandu sudah hilang, dan dia perlu mendapatkan semula keyakinan itu, dan itu pada saya kena mencari kembali ya. Jadi yang kita nak bincangkan hari ini insyaAllah ialah tentang bagaimana kita mencari niche dan forte. Apa itu niche dan forte? Saya cuba kupas setakat yang saya mampu ya. Apabila kita sudah menulis, ibaratnya menulis ini ialah suatu apa kita panggil perjalanan. It's a journey, satu perjalanan. Ada orang jalannya jauh, ada orang jalannya cantik, ada orang jalannya sukar, berbatu-batu, kena banyak bukit, banyak gunung. Itu perjalanan masing-masing. Jangan petikirkan kerana tentu ada sebab kita melalui perjalanan itu. So when you realize that writing is a journey, menulis itu adalah suatu perjalanan. Kalau kita katakan naik kereta api, ada orang naik kereta api lambat, kereta api perlahan. Ada orang naik Shinkansen, naik bullet train kan kalau pergi kemarin ke Jepun tu. Jadi tak ada masalah, itu memang laluan kita. Kita pilihlah. Yang penting ialah enjoy your journey. Nikmati perjalanan itu. Sebab satu hari nanti kita akan merindui perjalanan ini. Okay? Jadi, saya melihat penulisan itu satu perjalanan kan. Jadi dia sebenarnya satu eksplorasi, iaitu kita explore. Itu sebab tajuk kami tadi kita gunakan ialah meneroka niche dan forte. Apabila kita meneroka ni, kita mencari, kita tak tampak. Peneroka, pernah dengar kan kalau peneroka Felda misalnya. Apa yang diteroka? Ialah kawasan yang belum dibuka dan dia yang pertama yang masuk ke situ. Ini kita sekarang ni meneroka wilayah dalam diri kita yang kita mungkin belum pernah sampai ke situ. Jadi itu yang sebenarnya kita cuba cari. Penerokaan ini, exploration ini, penerokaan ini berlaku dengan dua keadaan. Dia boleh kita teroka. Kalau kita bayangkan kita berada di atas sebuah tasik lah, ya, sebuah tasik. Maknanya kalau kita ada satu titik, kita buang batu dalam air itu, dan kita ada riak kan, dia ada riak, dia kembang. Jadi kalau kita bayangkan penerokaan kita bersifat superficial, di atas saja, dia akan berkembang dengan secara apa kita panggil horizontal, secara horizontal. Kemudian kemungkinan kita akan tak pergi ke horizontal, tapi kita pergi ke dalam.
kita pergi ke dalam. Jadi mungkin dia pergi ke dalam, kita meneroka juga. Tapi kita tidak meluaskan penerokaan. Luas permukaan dia tak pergi kat situ, tapi dia pergi ke dalamnya. Baik. Jadi itu berbeza-beza antara seorang penulis dengan penulis yang lain. Jadi it's a process of self-discovery kan. Jadi kita pun sebenarnya dalam penulisan ini kita meneroka terlebih dahulu. Jadi apa itu niche yang disebut-sebut daripada dalam tajuk dan sebagainya, kita mesti cepat masuk ke tajuk ini kan. Niche. Betul sebutan yang disebut oleh Yan tadi, iaitu dia bunyi macam fish. Tak kisahlah sebenarnya, jangan risau sangat dengan sebutan. Tapi kalau kita dah tahu, kita gunakanlah yang betul. Kerana bukan bahasa kita pun, tapi kita ada tak? Kita ada sebenarnya bandingan kita. Lebih kepada mungkin kita kata perkhususan sesuatu yang kita expert, kita kepakaran kita dan sebagainya kan. Tak apa, itu definition, jangan risau sangat. Yang saya nak katakan, yang menarik bila kita buat kajian tentang niche ni, bila orang bertanya ni kita mencari. Jadi saya pun mencari dengan, sebelum ni pun saya dah tahu niche tu secara literal, secara harafiahnya apa. Kalau kita melihat bangunan, khususnya bangunan-bangunan di barat lah, negara seperti tempat yang ada peradaban di barat, kita sendiri pun ada sebenarnya. Kalau kita tengok dinding kita kebanyakan lurus. Tapi kalau contohlah, kalau masuk ke gereja misalnya, dia kan suka letak patung. Ini gereja banyak patung, tapi patung tu dia tak letak di sebarang tempat. Perasan tak kalau kat dinding tu lepas tu ada macam keluk, lepas tu dia sambung oleh dinding tu, lepas tu jalan depan sikit ada keluk. Jadi keluk, setiap keluk itu sebenarnya dalam istilah tak tahu panggil istilah architecture dan sebagainya, tapi keluk itu sebenarnya dipanggil niche. Niche. Ada yang panggil nook. Nook ni kalau misal rumah yang tingkap dia macam ke depan sikit, lepas tu kita boleh duduk dekat sebelah tingkap tu untuk baca buku. Lepas tu ada istilah every nook and corners kan. Nook ni macam satu bukaan kecil je. Jadi sebab dia kecil, niche ni, yang boleh muat kat situ tak ramai. Jadi maknanya dia satu ruangan yang kecil. Kalau kita menjadi penulis dengan niche yang memang sedikit, pembaca dia mungkin 10 orang je, tapi kita berpuas hati dengan jumlah pembaca itu, itulah niche kita. Nanti kita tengok dengan lebih lanjut niche macam mana yang kita nak cari kan. Tapi dalam Islam juga kita ada istilahnya, tapi kita tak panggil niche. Sebenarnya kita ada konsep yang sama, iaitu yang kelok macam tu, apa dia? Mihrab. Ya, mihrab. Mihrab tu kan kat depan, dia macam ada kelok depan, yang boleh duduk kat situ siapa? Biasanya imam lah. Tapi dia tak spesifik kan, imam saja mesti duduk kat situ. Hanya ketika solat Jumaat, ialah kita bersolat berjemaah, kita akan letak imam dekat situ. Imam di depan sekali memberi indikasi supaya dia ada tumpuan. Kita pun menumpu kepada imam dan sebagainya kan. Jadi kalau tak ada orang, maknanya kalau di luar waktu solat Jumaat dah selesai dan sebagainya, katalah saya orang perempuan, saya nak pergi ke mihrab tu, boleh ke saya nak duduk bersuluk berulah dekat situ, tak ada orang kan? Boleh, tak ada masalah sebab itu tempat je. Jadi kita duduk di situ untuk kita mendapatkan tumpuan, fokus. Itu sebenarnya datang perkataan niche tadi. Jadi dia lebih kepada pengkhususan, kita berkhusus ya untuk menulis yang mana. Jadi tadi kan kita dah dapat kunci, kita nak ke mana sekarang ini. Jadi kita tahu kita boleh menulis, Yan mungkin menemui bahawa dia boleh menulis travelog, boleh rupanya, dan mendapat ada orang suka validation, ada orang suka benda tu, tak ada masalah. Jadi kalau nak ditambah lagi misalnya contoh-contoh dalam seni yang lain, misalnya seni masakan, the art of cooking, kita ada pernah dengar tak perkataan signature dish? Ataupun kita balik raya lah, kita balik raya, dah lama tak balik raya kan, balik kampung, PKP. Jadi kita pun akan pergi ke rumah mak saudara kita yang seorang ni, semata-mata dia masak tapai, sangat bagus. Tapai dia memang tapai hari raya lah, kita memang cari tapai itu pada setiap kali kita pergi ke rumah dia pada waktu perayaan. Itu ialah signature dish dia, itu niche dia. Orang lain boleh buat, tapi dia buat paling sedap lah bagi kita kan. Itu juga seperti yang kita maksudkan sebagai niche ya. Jadi dalam penulisan kita ni tak boleh nak tulis semua bidang. Takkan mampu kita nak tulis semua bidang. Oleh itu kita pun hadkan dengan apa yang kita boleh, dengan potensi yang kita ada. Tapi kita kena test dulu kita sebenarnya sejauh mana yang kita boleh tuliskan. Okey ya. Jadi dalam penulisan ada banyak. Kalau kita wilayah yang terfokus ini, niche ini yang terfokus ini, sebenarnya ada banyak kita boleh misalnya katalah nak memfokus tulis resepi saja, mengolah resepi, dia olah resepi tu, dia tulis balik, dia ceritakan dan sebagainya, boleh, dia khusus itu saja. Ada orang suka motivasi kan, dia suka tulis motivasi, dia boleh tulis artikel pendek, dia tulis anekdot, dia fokus kat situ saja. Okey, tak ada masalah. That is your niche. Itukah pengkhususan anda? Teruskan. Ada orang suka sci-fi ya. Dia suka tulis cerita macam
cerita fantasi boleh, cerita horror boleh, gothic kan, horror dan sebagainya, tapi sci-fi pun diminat juga, tapi dia nak fokus pada sci-fi sahaja. Boleh ada orang nak tulis yang bukan mainstream, dia tak suka yang mainstream, dia nak cari yang lain daripada itu. Jadi itu terpulang lah kepada masing-masing bagaimana kita mengkhususkan dengan masa yang kita ada. Ingat our time is limited, masa kita sangat terhad, jadi kita hanya ada waktu tertentu untuk kita menulis sesuatu. Yang penting jangan sampai kita kelang kabut, kita overwhelm ni maknanya terlalu banyak benda kita nak buat, akhirnya kita tak tahu kita nak buat yang mana. Ya, memang pada permulaan penulisan tu memang begitu. Saya dulu pun melalui proses yang sama, tak tahu nak tulis apa. Bayangkan saya pernah menceritakan dulu saya menulis ni cerpen lah, konon-konon dah jumpa niche lah tu, tapi tak semestinya. Saya cuma tahu saya boleh tulis, saya suka nak tulis cerpen, itu saja yang saya tahu. Saya tulislah cerpen tu, kemudian hantar tak keluar sebab tak ada kelainan kot. Saya tulis dalam cerpen tu sendiri pun mencari niche juga ya. Dan akhirnya apabila saya tulis cerpen saya pertama, fantasi yang pertama itu di sebalik wajahmu Eris, itulah saya fikir saya menemui niche saya yang awal, iaitu penulisan cerpen yang bertemakan fantasi je saya tulis. Sampai satu peringkat tu saya dikenali sebagai, kalau Nisa hanya mesti fantasi. Dah tahu dah, kira cerpen keluar tu, ini mesti cerita fantasi. Begitu maknanya saya telah menemui niche yang demikian. Jadi untuk peringkat awal ni kan, mungkin kita tengok dekat situ macam mana kita memahami apa itu niche. Mungkin kalau analogi yang cantik juga sebab dia kelok tu kan, saya teringat tau, dia macam sarang, macam rumah agaknya ya. Mungkin nanti lepas ni kita sambung yang itu. Betul. Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya Kak Nisa. Right, saya sebenarnya tertarik bila Kak Nisa kata niche juga itu adalah mihrab ya. Pertama kali saya dengar niche itu sebenarnya mihrab, dan mihrab tu betul lah satu special place yang kalau di masjid hanya imam ya, kita beri privilege imam ya untuk tempat itu, tapi di rumah kita sendiri pun kita boleh ya, di dalam bilik tidur ataupun mana-mana sudut rumah kita boleh juga tampilkan ataupun kita wujudkan mihrab itu untuk kita fokus. Dan bila kita kata fokus tu, bila ianya berkonsep mihrab, dia lebih pada kita bertemu dengan Allah, dan kita sebenarnya kita menjadi diri kita sendiri sebenarnya dalam mihrab tu, betul tak? Kita bertafakur pada Allah yang Maha Esa kan. So maksudnya apa-apa pun sebenarnya adalah untuk menjadi diri sendiri. Dan jadi saya rasa niche ni ialah kita kata wilayah yang kita suka, kita selesa, dan kita menemui diri kita sendiri. Dan sebab itulah macam saya sendiri pun, bila kita rasa travelog ni boleh lah ada, travelog ni macam maksudnya memberikan saya keselesaan, saya suka buat, saya suka tulis, dan dalam masa yang sama saya juga explore benda-benda lain kan. So betul, untuk seorang penulis pemula, kita macam Kak Nisa kata, kita jangan, sebab perjalanan penulisan itu adalah satu perjalanan, is a journey. Kita jangan terburu-buru, kita jangan tergesa-gesa. Dan saya sendirilah kan, apabila saya menemukan travelog sebagai niche tu, saya tak adalah maksudnya kita kata terkurung ataupun dibelenggu dalam itu, sebab kena bayangkan saya ni penulis pemula, jadi saya perlukan lagi banyak-banyak ilmu. Daripada situ, daripada saya dah pergi buat waste tadi destination saya travelog tu, saya kembangkan. Macam yang Kak Nisa kata kat Tasik tu, saya pergi outwards bukannya ke dalam, tapi saya buat outward, saya luaskan horizon, dan di situlah saya jumpa lagi banyak-banyak benda. Dan saya rasa penulis perlu ada panca indera yang ini. Kita kena luaskan pemikiran. Kita kena trust kita punya diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya mana kita suka. Maksudnya kita mencari, menimba ilmu. Ya, saya pergi kursus, saya pergi kursus sebenarnya, bengkel penulisan cerpen, bengkel puisi, bengkel kisah hidup. Banyak sebenarnya. Dan masa tu saya tengah
Actually saya tengah mencari apa sebenarnya yang saya selesa sebenarnya. Sampailah saya bertemu dengan grup Akademi Bondenu. Sebabnya saya nampak, itulah kita kata, yang nanti Kak Nisa boleh terangkanlah nantilah, apa sebenarnya, kita kata, kenapa niche tu sangat penting ya untuk, selain daripada kita nak limitkan diri kita daripada rasa overwhelm ni, lambakan ni, sebab kita nampak kan, ya Allah dia macam berlumba-lumba pula, ada beberapa penulisan yang ni lah. Apa ni kawan ni cakap, ya jom kita pergi ni. Lepas tu, apa nak pergi mana satu ni kan, macam kadang-kadang kita rasa macam bukan kita nak pergi pun kata kita saja nak sokong kawan kan. So bila dengan niche tu, kita dah ada macam kita kata filter lah untuk okay, ni aku rasa tak nak kot, sebab macam saya sendirilah, ini pengakuan, saya pergi bengkel penulisan puisi, ya Allah bagusnya. Saya rasa Dr. Fat Razi tu yang dia buat bengkel asas sains menulis puisi tu, geniusnya dia kan, daripada benda-benda yang macam subjektif dia boleh konkretkan benda-benda tu macam orang sains macam saya nampak kan, sebab dia pun medical doctor kan. Tapi saya rasa nak buat puisi tu, saya rasa diri saya akan jadi fake. Saya rasa saya tak jujur dengan diri sendiri. Lagi satu, saya rasa macam benda tu ya Allah susahnya, macam kita nak masak nasi biryani lah kan. Baik aku beli je lah. Macam it is very very taxing and laboring pada saya. So tapi saya war-warkan bengkel tulisan Dr. Fat ni memang best lah. Memang you kena pergi. So saya buat ulasan yang bagus lah tentang tu kan. So okay, back to Kak Nisa lah, kalau Kak Nisa nak continue daripada saya punya tu. Okay, bagus tu. Memang betul. Memang betul sebenarnya apabila kita melihat kita dah tahu kan kita punya niche. So Azian tadi dah pergi ke banyak tempat. It's okay. Pergilah sebanyak-banyak bengkel yang boleh. Tapi personally, saya secara peribadi, walaupun saya mengendalikan bengkel, saya tak percaya sebenarnya bengkel yang melahirkan penulis. Tak. Sebab penulis itu lahir daripada diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Bengkel-bengkel tu semua penyebab je. Bengkel-bengkel ni semua ialah apa kita panggil networking ya, membina jaringan. Bagi bengkel ni membina jaringan. Kadang-kadang saya pergi juga bengkel yang saya dah tahu dah apa dia, tapi suka nak masuk sebab kadang-kadang kita ni kena dapatkan kita refresher course. Kita ingat balik apa yang kita dah tulis sebelum ni kan. Pergi je, saya dah pergi walaupun ada orang buat bengkel cerpen, kata ya Allah takkan Nisa harus masuk bengkel cerpen lagi, apa masalahnya? Tak, saya tak ada masalah. Bukan soal masalah. Kadang-kadang jumpa kawan baru, jumpa teknik baru. Yang ini sentiasa refresh lah. Saya rasa doktor pun selalu buat begitu. Dia pergi mana-mana ataupun mana-mana professionals yang mereka dah mahir dalam bidang pun, dia akan masuk kembali ke dalam course-course yang fundamental. Tapi dia masuk balik untuk mengingatkan kembali. Kadang-kadang kita lupa yang hal-hal asas tadi kerana kita dah terlalu jauh pergi ke atas. Okay? Jadi niche tadi, itu saya katakan contoh niche ni sebab dia daripada perkataan Perancis lah. Perancis mengatakan niche ini ialah niche. Niche ni maksudnya sarang, nest. Niche ni nest. Bayangkan sarang ada keluk. Sarang tu besar tak? Sarang kita besar. Sarang burung besar tak? Kecil je kan. Ada satu ruangan yang selesa untuk burung tadi duduk di dalamnya. Jadi yang pentingnya kita cari dulu. Cari niche ni macam cari nak beli rumah. Macam kita nak beli rumah, kita ni duduk rumah sewa, setakat ni kita nak carilah rumah. Tentulah kita cari, nak berbelanjakan rumah ni bukan main-main, bukan satu yang kita rasa duduklah mana-mana pun boleh kan. Tak, ada banyak faktor yang kita akan pertimbangkan. Antara yang penting tentulah location ya. Orang kata apa-apa kita nak buat, location. Dekat mana kita nak duduk. Jadi apabila kita dah tahu kita nak duduk di mana, kita akan buat keputusan lah. Kita survey dulu. Survey kawasan kita ni, kawasan ni apa, orang yang duduk sini macam mana, mentality dia macam mana. Kita nak orang yang kita nak duduk kalau boleh dia dah lama dekat tempat ni kan. Kita nak beli rumah, is an investment, satu pelaburan. Oleh itu kita akan buat keputusan kedai jauh, kedekat, kalau malam-malam ada kecemasan macam mana kan. Jadi banyak faktor yang kita fikirkan kalau kita nak beli rumah. Jadi survey lah, sama juga niche tadi, kita survey dulu. Okay, kita survey apa yang kita nak, apa yang kita suka. Okay, kita dah dapat dah. Kemudian kita tengok kawasan, environment kan. Kawan-kawan yang menulis dalam bidang ni macam mana? Sekepala tak?
sama wavelength ke tak? Satu alur pemikiran dia macam mana? Sama ke tak kan? Kita akan tengok yang itu juga. Jadi kita tengok juga kemampuan kita. Kita mampu ke? Tadi Yan kata dia masuk bengkel menulis puisi kan? Memang dari segi teknikal dia boleh lah. Tapi mungkin dari sisi yang lain ada kekurangan dekat situ. It's okay. Tak ada masalah. Boleh saja. Saya masuk juga ke banyak bengkel drama pun saya masuk. Bengkel screenwriting ya. Screenwriting saya masuk. Tapi saya nak belajar macam mana teknik orang membuat screenwriting supaya saya belajar dan saya apply dalam penulisan saya lain. It helps me, dia membantu saya. Bukanlah mungkin kadang-kadang bukanlah saya takkan saya kalau pergi buat, katakan saya belajar screenwriting, pakar dia ada. Misalnya dalam kalangan kami Siti Jasmina lah screenwriting kan, ataupun Kak Manzura, itu semua screenwriters yang bagus. Jadi kalau saya belajar dari mereka tapi saya sendiri tidak beramal, saya tak akan buat bengkel screenwriting. Saya takkan buat bengkel sebab saya bukan pengamal. Kalau saya buat travelog, sebab saya dah travel, saya ada buku travelog, saya kaji travelog tu apa, lepas tu baru saya buat bengkel. Sebab saya tak akan mengajar benda yang bukan bidang saya. I must walk the talk. Okay, itu penting. Jadi kita tengok kita punya ability. Okay, tengok kita punya stability. Lepas tu, kita akan buka lah pintu mana yang kita nak masuk tadi. Okay, kita ada banyak rumah tadi kan? Ada banyak rumah. Pintu mana yang paling sesuai? Rumah mana yang paling sesuai? Now, orang yang membawa kita ke rumah itu, bengkel-bengkel tadi, cuma kita masuk. Orang boleh bawa kita ke situ. Tapi yang masuk ke dalamnya ialah kita sendiri. Sebab tu kita perlukan niche tadi kan? Sebab niche tadi dia macam mihrab. Mihrab mana tempat kita bersendiri. Sebab seriously, menulis memang kerja antara hubungan dia tu, kalau nak tengok dari segi falsafahnya dalam lah, maknanya kita bersendiri ya. Tak ada ni orang tulis beramai-ramai. Memanglah kita tulis kat kafe boleh je kan, tapi sebenarnya kita bersendiri antara kita dengan Tuhan. Kita menjaga hubungan itu, nak menjaga batin, nak menjaga dalam diri kita supaya tidak terganggu, macam-macam lah hal-hal begitu. Okay, kita bersendiri. Jadi kita cari kita punya niche kan. Jadi apabila kita menjumpai niche kita dan kita tengok orang lain menjumpai perjalanan dia berbeza, jangan petikaikan perjalanan orang lain. Oh, kenapa macam tu? Kenapa tulis macam tu? Jangan petikaikan orang lain punya perjalanan. Respect other people's journey. Okay? Ada orang perjalanan dia lain, so yang penting kita hormat cara orang lain menangani proses dia sendiri. Ada orang proses tak sama dengan kita. Yang penting kita hormat benda-benda ini ya. Jadi kalau kita dapat hormat, kita menemui dan kita akan temui. Teruskan, misalnya ada orang niche dia ghostwriting, penulis upahan ya. Dia nama dia tak appear, tapi dia teruskan menulis tadi, menceritakan hak orang lain. Itu ghostwriting. Mana ghostwriting dia menulis atas nama orang. Mana dia tak pakai nama dia, tapi dia dibayar. It's legal, benda tu boleh. Copyright dia pun betul, memang terjagalah semuanya. Ada orang kerja dia tulis apa? Siaran media aje, press release. Ada orang menulis financial report saja. Itu kepakaran dia, niche. Jadi tak ada masalah, technical writing, apa-apa saja ya. Jadi dia ibarat dia, kita jadi doktor lah, GP permulaan, doktor. Siapa yang tak ada area of specialization, dia sampai situ je lah. Tapi tak apa, dia masih doktor tau. Tapi kalau dia nak pergi, dia pergi jadi specialist, jadi pakar. Jadi kita khusus kat situ. Jadi niche ni haruslah, ingat niche ni sarang kan. Apabila dia sarang, dia mestilah duduk di tempat yang selesa. Tempat tu comfortable. Sarang tu bukan penjara. Ingat tu. Saya selalu berkata dengan kawan-kawan saya yang suka analogi sarang. Sarang ialah rumah kita. Sarang ialah tempat. Ni sarang saya lah ni. Ni sarang saya kat sini kan. Sarang itu bukan penjara. Sarang itu rumah dan dia bukan penjara. Oleh itu, you can call it whatever you want. You want to call it a box, you want to call it a hole. Tapi yang pentingnya ada 3 sebab kita perlu mencari niche. Yang ni tadi sebenarnya dah disebut-sebutkan, mungkin saya gariskan lagi sekali ya. 3 sebab kita mencari niche. Yang pertama, apabila kita ada niche, kita ada tujuan. Suddenly you found a purpose. Right? Suddenly you found a purpose. So you niche kat situ, ada tujuan. Yang kedua, untuk dikenali. Okay? Untuk dikenali. Nak orang nak tahu ni bidang kita. Takkan kita nak kata, saya ni penulis. Tu dia apa? Misal orang selalu tanya kan? Tanya kita,
Menulis apa ya? Menulis novel ke? Tulis saya selalu kata kadang-kadang saya mana nak perkenalkan diri saya sebagai novelis. Saya pun ada novel, tapi maknanya when you have a novel, you are a novelist, betul lah. Tapi bila saya kata tulis apa? Saya ada tulis cerpen, tulis novel mana? Saya tahu tak nama Tina apa? Jadi orang nak mengenali sebenarnya. Jadi terpulanglah kita nak letak diri kita dalam kotak yang mana, ya. Jadi yang pertama tadi kita nakkan tujuan, purpose, tujuan. Yang kedua kita nak dikenali dengan apa? Alright, kita nak dikenali dengan apa. Dan yang ketiga ialah validation yang disebutkan tadi, iaitu pengabsahan. Absah ni orang kata yes, you memang boleh tulis lah yang ni. Bagus tulisan dia. Kalau dia baca cerpen Nisa Harun contohnya, dia akan mendapat sesuatu. Itu kata dia, bukan kata saya. Kalau katakan dia baca artikel-artikel saya, dia jelas. Kerana dia menyukai clarity saya, contohlah kan. Itu pengabsahan, validation. Mestilah kalau Nisa je mesti tulis fantasy. Peringkat awal kan saya mencari niche saya tadi. Jadi itu satu cara. Jadi bila saya nampak yang itu, ketika awal dulu saya tak tahu saya nak ke mana. Jadi saya tulis je. Jadi kata, sebenarnya tulis fantasy ni tak ramai orang buat. Khususnya dalam bahasa Melayu. Jadi saya pun nampak sesuatu kat situ. Nampak jalan. The light at the end of the tunnel. Kan nampak guys. Okay, terus jalan. Keep on walking lah, teruskan. Saya pun buat banyak cerpen selepas tu, fantasy, cerpen A, cerpen B dan seterusnya kan, sampai jadi buku. Lebih kurang 10 cerpen ni dalam ni memang fantasy. Jadi kita dah jumpa dah 3 perkara tadi, iaitu kita dah perlukan niche untuk kita dapatkan purpose, tujuan, kita dapatkan identification, kita dikenal pasti, dan yang ketiga kita pun tahulah sebenarnya kita ni dapat mungkin pengiktirafan, mungkin hadiah juga sejenis pengiktirafan, awards kan. Jadi ini iktiraf oleh pembaca, oleh pihak yang sewajarnya. Okey, itu ya. Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, saya suka yang 3 tu. 3, kalau boleh terus catat, ada juga yang dah komen ya, perlu mencari niche untuk, okey, 1 ya, terima kasih Puan Nurul Azlina Masnan terus tulis nota di situ. 1 untuk tujuan, kita mencari purpose kita. Yang kedua untuk dikenali ya, dengan apa, identification, dan yang last sekali ya, siapa-siapa yang tak tahu apa maksud absah, bukan Hafsah Hassan ya. Absahan means validate. Maksudnya saya kadang-kadang saya perasan juga penulis-penulis pemula ni, dia baru-baru nak berjinak-jinak dengan penulisan, dia sukalah tulis dekat Facebook kan. Lepas tu semua kata, komen daripada audience, semua bagus je lah kau punya penulisan, memang best, memang menyentuh kalbu. Itu pun sebenarnya salah satu validation, tapi jangan terlalu lama dengan hanya menulis di Facebook saja ya, sebab kita tahulah media sosial kan, kadang-kadang ada yang hanya memberi, kita kata it's not a truly punya validation. Setakat nak dapatkan dopamine, feel good hormone tu, okay, boleh, tapi jangan berlama-lama. Kita kena itu yang pentingnya level up tu. Siapa yang tak dengar lagi, pergi tonton siri kedua level up ya. Okay, so tadi Kak Nisa kata pasal bengkel tu, betul lah. Saya rasa you jangan, yang penting you jangan regret bengkel yang you dah pergi ni sebenarnya. Sebab mula-mula saya rasa kadang, sebab kita ni penulis ni ada kita punya kelemahan, kita kata expectation ya. Bila penulis ada expectation sendiri, bukan saja daripada expectation daripada inner self, kita punya expectation pengharapan apa, lagi satu expectation daripada orang sekeliling. Tambah-tambah kalau orang-orang yang dekat dengan kita, dia cakap, pergi bengkel banyak-banyak ni, mana ROI-nya? Woi, banyak aku laporkan. Woi, 1 bengkel banyak tu, duit nak kena ni, bukan dia senang-senang kan. Lepas tu dia pressure tau. Alamak, yelah. So kita pun mula bertungkus lumus. Apa benda aku nak tulis ni? What happen is that you rasa penulis ni terlalu sukar sangat untuk, yelah, maksudnya benda tu macam Kak Nisa katakan, dia ini enjoy you punya journey. Penulisan ini sebenarnya you nak temukan diri you tu memang susah. You nak bertemu diri, you nak menuju Allah sebenarnya. Actually it's all about dialogue you dengan Allah. Apa sebenarnya aku punya tujuan, purpose of living ni. Maksudnya saya nampak kat sini lebih pada makna lah.
yang memberi makna pada you, bukan setakat tujuan. Sebab kalau tujuan ataupun kalau matlamat kita angkat macam ni, pada saya punya analogi macam ni, katalah you pergi island hopping kat Langkawi tu kan, ada island hopping daripada satu pulau A kepada pulau B. You dah pergi pulau A kan, lepas tu you rasa macam tak settle lagi lah, okey lah aku nak pergilah pulau B pula, tapi masih lagi unsettle sebab kita terlupa bahawa yang kita duk cari tu sebenarnya adalah sekadar goal setting. Okay, katalah you macam peta, dalam peta you ambilkan peta antara satu garisan ke satu garisan, goal is that point dekat map. Tapi yang atas tu, makna tu dia macam northern light pada saya lah. Northern light tu yang guide tu. Northern light kalau mungkin dalam istilah, mungkin kita nak cakap pasal istilah mungkin business ke, vision dia kan, macam tu lah. Tapi pada saya northern light tu adalah value, makna you. Apa makna you kat atas tu? Allah. Yang empunya vision tu sebenarnya Allah lah. Kita dah naik kereta tadi kan, dah naik kereta ada kunci, kita nak pergi tuju kita punya destinasi, kita baca apa? Baca doa kenderaan. Segala-galanya kita tawakal pada Allah. Betul tak Kak Nisa? Okay, kita teruskan ya. Jadi kita dah tengok tadi, kita dah tahu dah kenapa kita perlu cari niche. Habis tu kalau cari tak jumpa, macam mana dah susah hati kan? Tak payah, jangan risau ya. Ada orang tak jumpa niche. Ada orang tak jumpa niche dia. It's okay. Mungkin belum masanya. Jadi teruskan penerokaan, exploration, jumpa kawan-kawan penulis ke. Kerana sebenarnya untuk menulis ni, kita perlu berada dalam situasi yang kondusif lah, yang cukup memujuk kita untuk menulis. Saya dulu ada kawan-kawan menulis ni, bukan dulu lah, sekarang pun masih lagi, tapi kadang-kadang ada sama ada aktif tak aktif. Kenapa kita wujudkan WhatsApp group untuk tulisan-tulisan begini? Tujuan dia untuk kita saling membakar semangat, bakar-bakar sikit. Jangan sampai pressure, tapi kita bakar-bakar, kita pas bagi bakar sikit. Kita buat buku kan, katalah masing-masing ada yang buat buku solo, ada yang buat buku sendiri-sendiri. Buat apa sekarang? Saja soalan tension untuk penulis kan. Tulis apa sekarang? Penulis ramai tak suka kena tanya sedang tulis apa, sebab dia tak suka orang tahu sebenarnya dia punya benda-benda tu semua backstage, dia tak nak tunjuk dekat orang kan. Tapi kumpulan-kumpulan yang kawan-kawan rapat lah, jangan ramai-ramai sangat dalam grup tu, nanti dia melalut, dia pergi cerita mana-mana kan. Dalam grup tu ada 3-4 orang pun dah cukup, dah cantik 3 orang pun okey. Kita saling mengingati. Malam tadi saya selesaikan bab 3. Jadi kawan dia pun, tahniah, validate ya, tahniah. Kita pun seronok lah. Okay, kita satisfaction lah, kepuasan. Jadi lepas tu sekarang ni kita nak buat apa? Jadi yang kawan tadi tu pun akan rasa semangat. Mak, dia dah siap bab 3 lah. Aku ni kat mana? Masih bab 1 tak selesai lagi, tak jumpa jalan. Tak jumpa strip nak terbang, nak take off, tak jumpa lagi kan? Tak jumpa dia punya take off strip tu. Okay, tak apa, tak jumpa runway, nak buat macam mana kan? Tapi tak apa, keep on. Semangat, bagi semangat, bakar-bakar sikit. Jadi penting lah untuk kita saling duduk dalam situasi ataupun environment yang kondusif untuk saling menggalakkan. Jangan sangat, boleh lah duduk dalam kumpulan dengan kawan-kawan yang tak menulis ni, boleh. Tapi nanti kadang-kadang takut kritikan tu lebih banyak. Kita ni penulis, kebanyakannya sensitif orangnya. Apabila kita sensitif, banyaklah benda yang akan mengganggu emosi. Ingat ni, tulisan-tulisan kita ni akan boleh jadi terganggu kalau orang kata, tak sedap ending macam ni tak bagus lah. Mimik muka tu sebenarnya sangat menghantui kita. Orang kata, alah siapa nak beli buku macam ni? Kadang-kadang orang cakap macam tu je. Kadang-kadang yang cakap tu orang yang dekat dengan kita. Ada ke orang nak baca buku macam ni? Tak hanya soalan, dia jujur lah sebagai sahabat kan, tapi mulut tak ada filter ni kan, nak macam mana kan. Jadi kalau kita rasa triggered dengan keadaan begitu, jangan tunjuk dengan orang macam ni. Kita jagalah emosi kita. Emosi penulis ni tak ada siapa nak jaga, penulis lah yang jaga sendiri. Jadi kalau kita rasa triggered dengan benda-benda ni, kita elakkan. Jadi oleh itu, kita duduk dalam environment yang kita rasa safe dulu. Ingat sarang tadi, duduk dalam sarang bukan penjara ni tempat yang negatif. Tapi kita duduk dalam lingkungan yang saling menggalakkan dan kita rasa selesa, ya. Your niche tadi, your sarang tadi tu duduk dekat situ. Jangan ingat masuk bengkel, masuk bengkel banyak lah kan, berapa banyak investment kita dah buat untuk bengkel. Jangan fikir saya bayar bengkel 500, saya mesti dapat balik 500 tu. Dia tak macam tu. Travel boleh lah, saya boleh buat macam tu. Saya dah beli tiket 300, Asia dulu kan 300, how do I get my 300 back? Itu lain, tapi sebab saya ada skill-skill menulis yang lain tu saya dapatkan supaya terbaik kat sini sekurang-kurang dapat 2 tiket.
Itu saya punya ROI bila travel yang kecil-kecil lah kan. Boleh lah macam tu. Tapi kalau kita masuk bengkel, yang kita dapat tu bukanlah, oh saya spend 1,000 untuk bengkel ni, macam mana saya nak dapat 2,000 balik? I must get a profit. Dia tak macam tu. Dia bukan dollar and cents. Kadang-kadang yang kita dapat tu ialah kematangan. Kadang-kadang yang kita dapat tu ialah wisdom. Kadang-kadang satu benda dalam bengkel tu, satu benda pun kita tak dapat. Tapi kita jumpa seorang kawan. Itulah penyebab kita pergi bengkel tadi. Sebab nak jumpa yang seorang kenalan baru yang membuka kita ke pintu yang lain. Jadi selalu berlapang dada lah. No regrets. Tidak perlulah kita susah hati. Orang akan mengata apa-apa saja. Dia akan kata, alah pergi bengkel banyak-banyak, satu buku pun tak ada. Sedap je kan dia kata gitu. Tapi dia tak tahu itu ialah proses. Itu ialah proses kita mencari macam-macam perkara yang kita nak tulis. Okay. Jadi niche tadi, sebelum kita tamat, saya akan kaitkan dengan forte. Jadi boleh tak kita tukar niche? Kadang-kadang orang tanya boleh tukar-tukar ke niche ni? Boleh. Rasa tak selesa dekat situ, sarang ke rumah tadi? Rumah sini berapa kali tukar? Berapa kali pindah? Tapi jangan terlalu banyak. Okay, dan jangan terlalu terikat dengan niche pula. Masalah niche nanti, kalau kita terikat, kita akan dilabelkan. Kalau kita tak suka dilabelkan, jangan duduk dalam niche tu lama-lama. Pindahlah. Sebab niche ni boleh beralih. Okay? Niche boleh dipindahkan ke dalam, katalah saya dulu dikenali sebagai penulis fantasi. Lepas tu saya pindah. Sebab orang kata Nisa tu fantasi. Saya pindah, saya lari. Saya pergi ke undang-undang. Cerpen-cerpen saya banyak bertemakan undang-undang. Oh, kalau nampak nama Nisa ni mesti cerpen undang lah. Jadi sebab saya ada authority dalam bidang tu kan. Saya tulis lah. Jadi tapi satu peringkat cukup-cukup lah kot tulis undang-undang. Saya beralih. Dan itu cara saya untuk mencabar diri saya kerana saya tak mahu duduk dalam satu kumpulan yang dikenali hanya boleh buat itu saja. Yes, I have niche, but I have many niche. Saya banyak kemudian saya masuk ke budaya, saya masuk ke orang dapat detect ni saya boleh tulis benda tu, saya pergi ke cerita-cerita yang lain pula. Jadi itu pada saya tak akan mengulang. I do not want to repeat the same formula. The same successful formula tu saya tak nak ulang. Tapi orang lain nak buat begitu boleh, tak salah. Itu juga sejenis niche. Jadi saya kalau ingat kalau sarang itu dah mula jadi penjara, that means you are being labelled. Jadi banduan dia lagi penjara, then it's time for you to move. Okay, mungkin itu satu proses kan, kita explore, kita cari lagi. Alright, macam mana Yan? Alright, okay, saya suka kita kata indikator macam manalah kita ni daripada sarang niche tadi kan, maksudnya when is the right time to kita kata unniche. So indikatornya satu, kita dah tak lagaklah nak dengar orang label kita kan. So kita mula untuk cari rumah baru. Tapi rumah yang tu kita tak tinggal terus. Maksudnya ada lagi dia punya connection tu. Cuma kita pergi ke cari rumah yang baru, ya. Sebab konsep dia bukan kita kata apa? One way ticket. You masuk niche tu maksudnya you tak boleh keluar-keluar. No, jangan ada rasa begitulah terpenjara. Macam ramai jugalah kalau katalah macam setakat nak jaga hati kan. Tak perlu kot you nak mengorbankan jiwa dan raga untuk menjaga hati. You dah tak boleh buat. Maksudnya itu bukan you punya, kita kata apa, destination ataupun true calling. Keluar daripada situ. Sebab kalau nampak dia makin lama makin regress. You tak progress pun kan. So it's a sign, it's an indicator untuk keluar. Dan saya rasa saya suka konsep Kak Nisa, kita pergilah cari, sebab dunia ni luas ya amat. Kita nak dapat nikmat tu macam saya lah kalau pergi travel mana-mana kan. Kita janganlah of course bila kita sebagai orang Asia, orang Islam ni, nasi memanglah tak boleh nak tinggalkan. You kena juga bawa nasi tu kan. Tapi apa salahnya you rasa kenikmatan dish daripada cuisine negara yang awak lawati kan. Janganlah asyik-asyik nak cari kebab ke yang halal. Of course yang halal, tapi cuba kita kata nikmati itu sebenarnya adalah kurnia Allah yang bagi. Nikmati kopi pahit Turki mungkin, apa lagi kita pergi Hungary, paprika dia tak ni pun tak kita kata tak pedas pun macam Malaysia, tapi you rasa Xi'an tu ya Allah, dia memang food market and then dia halal, you rasa lah macam-macam dia punya sate kambing dia memang saya rasa itu salah satu lah. I mean kita tak limitkan lah, kita kata itu apa-apa pun terpulang pada penulis.
siaran ini bukan bersikap preskriptif ya kepada para penulis sekalian. Kami tak mahu kami jadi orang kata apa, okay, you have to have A, B and C. Tak. Kita nak siapa-siapa yang bersiaran bersama-sama kami, mendengar input-input daripada kami, ada kita kata inform ataupun data-data ataupun maklumat supaya at the end of the day you lakukan keputusan berdasarkan kebijakan, kematangan dan juga input-input yang anda semua lalui, bukan semata-mata emosi. So itu tujuan terampil dan lestari sebenarnya. Ya, siapa yang masuk mungkin dalam minit-minit terakhir ni, selamat datang ke Secangkir Kopi Jam 10. Terampil dan lestari menjadi mandiri, saling melengkapi dan bijak mencari solusi. Okay, so kita nak last ni kita nak juga sebut pasal Forte sebab ramai juga yang tak tahu Forte sebenarnya. Forte tu apa? So kita serahkan pada Puan Nisa untuk kita kembangkan topik ini. Terima kasih. Okay, jadi kan Forte ni dia berkait dengan niche. Kita memang cerita yang last kali Forte ni sebab tak tahu pun tak apa Forte ni. Sebenarnya kita tak tahu apa itu niche dan Forte pun sebenarnya kita dah buat. Okay, jadi apabila kita dah dapat niche, biasanya kita akan dapat Forte lah. Kita akan dapat Forte. Okay, Forte ni apa? Forte ni kalau nak, siapa yang pernah belajar muzik, pernah dengar kan Forte? Forte ni kalau kita kata dia lebih kuat. Forte ni kuat. Dia kalau istilah-istilah muzik dia banyak lah, crescendo lah, forte, piano. Piano tu maknanya soft je. Piano tu walaupun alat tapi dari segi istilah muzik piano maknanya soft. Kalau ada simbol P piano tu, maknanya kalau kita main piano, sebab saya boleh main piano lah basic maknanya main dengan perlahan. Sebab kita kalau tengok konsert-konsert kan ada masa dia main perlahan tiba-tiba dia main kuat. Yang kuat tu nama dia forte, forte kuat. Itu dari segi muzik. Kalau dalam orang tanya what is your forte, apa bidang, maknanya dalam bidang kita yang kita niche tadi, tapi kita ada kekuatan, maknanya kita punya strength dekat mana kan. Okay, kalau orang tanya dalam segi genre, maknanya bidang-bidang yang dia banyak tulis tu, okay, yang mana satu forte dia, macam kalau tanya saya forte saya cerpen. Walaupun tak bermakna tak boleh tulis benda lain. Ya, okay, forte, niche ialah kekhususan, forte ni kekuatan. Okay, saya banyak tulis cerpen, saya banyak tulis artikel, itu forte saya. Tulis novel, boleh, tapi tak banyak lah, jadi tidak menjadi forte. Forte ni ibarat macam kalau kita, forte ni fort, okay, fort apa? Kubu kan, fort ni kubu, maknanya tempat kita berkuat. Apakah maksud kubu? Kubu bukan kubur, kubu, K-U-B-U, kubu, fort. Okay, jadi kan macam mana kita nak cari kubu? Katalah kita nak buat kubu, kita akan cari tempat yang tinggi, betul? Tempat yang tinggi ni analogi dia apa? Maknanya orang yang ilmunya bertambahlah, tinggilah. Kalau orang yang ada kekuatan yang banyak, maknanya forte dia banyak, betul tu buat kubu di tempat yang lebih tinggi. Jaranglah ada orang buat kubu di tempat yang rendah, kecuali dia masuk bawah tanah. Itu lain cerita, tu bangka dan lain. Dalam konsep dia lain, ni kita tengok konsep yang atas, maknanya kubu di atas. Kenapa? Kerana dekat atas ni kalau orang nak membina kubu, dia mesti ada tempat dia mesti kukuh. Tempat dia kukuh. Kerana apa? Kerana foundation dia, landasan ataupun platform yang dia bina tu mesti kukuh. Kalau tak kukuh, kubu nanti akan jatuh kan. Jadi kekukuhan itu datang dari mana? Kita punya fundamentals, maknanya asas kita. Kuatkan asas. Banyak menulis tadi kan, ibaratkanlah satu tulisan itu satu batu-bata. Susun dekat situ. Ni dah siap dah. Okey, letak situ. Makin lama kan makin banyak. Jadi kita membina kubu. Kubu tempat kita berkuat. Kita memperkuatkan apa-apa dekat kubu lah. Jadi kenapa kita buat di tempat yang tinggi tadi? Kerana kita dah ada ilmunya. Semakin tinggi orang itu, semakin tinggilah kedudukan kubunya. Kemudian kita akan ada vantage point. Vantage point ni maknanya tempat yang tinggi. Ialah kalau kita membina kubu di tempat yang tinggi, nampak musuh datang dan kita boleh strategize, kita boleh tengok, kita nak berstrategi. Tengok berapa banyak kapal datang. Tengok dari jauh dah nampak ada peluang, ada peluang apa? Penulisan nampak daripada jauh. Sebab kita duduk di tempat yang tinggi, vantage point Dan kita juga nampak matlamat. Sebab kita duduk di tempat yang tinggi, kita nampak matlamat. Apabila kita nampak matlamat, you see where you're going, you nampak mana nak pergi. So now what? Okay, kemudian
kubu juga dia mesti bersifat selamat dan terselindung. You feel safe kan? Kan niche tadi kan sarang. Jadi sarang tu kita bina dalam kubu kita. Jadi dia mesti tempat yang kita rasa kalau tulisan yang kita pilih ini dia memberikan kita pulangan yang kita mahu. Pulangan ni bukan semestinya duit. Ada orang pulangan dia kepuasan. Ada orang pulangan dia dalam bentuk keuangan. Ikutlah masing-masing ya. Jadi apakah returns, apakah pulangan yang kita mahukan daripada diri kita. Ada orang mahukan validation je, dia suka dopamin tadi, dia suka likes, orang-orang like, ada tulis status banyak-banyak kat Facebook, dia kumpul like banyak-banyak. Itu ialah kesukaan dia, itu yang dia cari. Mungkin itu lebih bagus. Macam social influencer, dia perlukan likers yang banyak-banyak, orang yang klik tanda suka dengan banyak. Ada di Twitter orang yang suka retweet dan sebagainya kan. Jadi kita mencari forte tadi, mencari kekuatan kita, kita tahu dah. Maksudnya okey, ini ialah bidang kita. Ingat, kalau kita nak menulis, kita perlu juga istilah dia, kita selling yourself. Nampak macam buruk lah menjual diri. Bukanlah menjual diri tu maknanya menjual maruah, tak. Maknanya apa yang kita ada. Ingat peribahasa Melayu, kalau kemenyan sebesar lutut, kalau tak dibakar, takkan berbau. Ini peribahasa Melayu. Kemenyan tau. Anak-anak muda kalau saya tanya anak saya, tak tahu kemenyan ni apa. Kemenyan ni bukan makan masa orang mati tu ke? Itu je dia tahu kan. Tak apalah. Google lah adik-adik semua yang mana tu saya kata Google lah anak-anak. Google kemenyan tu apa. Dan kenapa peribahasa itu menyatakan demikian? Kalau kemenyan sebesar lutut, kalau tak dibakar, takkan berbau. Maknanya kalau kita ada kehebatan, kemahiran, tak beritahu orang, tak kompang pun, tak cakap dengan orang. Bukan kompang ni maknanya kita memegah-megah, kita show off. Bukan. Dia bukan showing off. Itu sebenarnya satu konsep yang tak tepat lah. Maknanya kita beritahu orang apa kita punya skill. Kalau orang akademik, dia ada area of expertise. Dia akan susun dekat situ kan. Okay, dia boleh buat ni, dia boleh buat ni, dia boleh buat ni. Jadi orang cari expertise itu. Jadi kita pun boleh mempamerkan apa yang kita mampu buat, kita boleh buat, ikutlah kemahiran masing-masing. Kalau misalnya siapa ada blog sendiri yang nak promote kan, dia nak mempromosi diri dia, apa penulisan-penulisan yang dia boleh buat, nyatakanlah. Saya Nisa Harun, saya menulis, saya punya degree dan sebagainya. Kemahiran saya apa? Saya boleh tulis novel, saya boleh tulis kreatif, non-kreatif, saya boleh tulis apa lagi? Saya boleh tulis, saya menjadi penterjemah, saya juga boleh penterjemah dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi kita memperkenalkan diri kita sebab kita tahu niche kita di mana, kita tahu forte kita di mana. Jadi akhirnya kalau kita dapat jumpa niche, biasanya kita akan dapat forte kita juga. Tapi tak semestinya, tapi selalunya. Itulah ya, kalau kita nak tengok di hujungnya kan, sebenarnya itulah sebenarnya kita cari. Mungkin ada soalan ke daripada pendengar-pendengar kita ni, rajin betul mencatat nota nampaknya kan. Saya pun suka sekali. Yang ni best. Saya pun baru dengar peribahasa Melayu. Kalau kemenyan sebesar lutut, kalau dibakar takkan berbau. Maksudnya. Tapi yang tahu kan, yang tahu kemenyan apa ya? Tahu. Baik, bagus. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya diam tak diam kita dah 1 jam dalam sesi live. Saya rasa Alhamdulillah kita dah dapat actually definisi niche, ya. Mengapa niche tu penting? Bagaimana ya kita dah tahu, kita dah bersedia untuk niche kat dalam satu-satu bidang. Dan kita juga memberi kebebasan kepada penulis, ya. Penulis tak perlu rasa terpenjara. Boleh saja keluar daripada niche yang kita dah bina tu. Sebab kita dengan alasan untuk kita membina jaringan, kita nak menikmati lautan yang luas tu. Tapi dari segi analogi Kak Nisa bagi tadi, kalau kita ada kat tasik tu, bila kita katalah kita Kak Nisa kata kita dropkan satu batu, jatuhkan satu batu, tu riak tu dia mengembang. So itu adalah niche-niche yang yang kita boleh kembangkan, yang kita boleh eksplorasi kan. Cumanya kalau forte tu dia terus menjurus ke dalam, maksudnya dia dah terus menjunam untuk mungkin nak dapatkan mutiara, mungkin. Ada satu soalan saya kena jawab satu ni ya. Saya fikir sebab ada yang tanya dekat dalam status-status yang sebelum ini, adakah niche ini trademark? Saya komen di sini ya, sebab ada Puan Jenny Omar tanya trademark ni mana jawapan ni kan. Dia dah tanya saya semalam. Baik, saya kata insyaAllah saya cuba jawab di sini. Kita ada masa sedikit lagi. Baik,
trademark ni saya melihatnya dari dua sisi. Orang biasa melihat trademark ni sebagai gaya penulisan. Ada orang, saya ni bidang undang-undang. Saya tengok trademark ni dari segi undang-undang. Dalam copyright ada dalam intellectual properties dia ada copyright, trademark, kita ada patent. Jadi istilah-istilah ni jangan keliru ya. Copyright is copyright, trademark is trademark, patent is patent, geographical indication, banyak lagi tu. Jadi trademark yang dimaksudkan dalam konsep ini barangkali ya, trademark ini ialah gaya penulisan. Oh, trademark ni kan kalau ditulis macam ni mesti macam ni, itu trademark kan. Ya, tapi pada saya itu bukan niche. Niche ini lebih kepada keseluruhan tulisan dia. Trademark ni kalau yang dimaksudkan oleh Puan Jenny ni mungkin yang dimaksudkan ialah gaya penulisan dia. Oh, kalau dia menulis novel cinta misalnya, mesti hero-nya mestilah orang yang macam mana? Orang yang pakaian dia begini. Watak dia mesti lelaki itu tidak merokok misalnya. Itu trademark dia. Maknanya dia semacam satu tanda kan, tanda bahawa ini ialah signature, maknanya cara dia menulis memang begitu. Tapi pada saya itu bukan niche. Niche ni lebih kepada cara dia menulis, jenis tulisan yang dia pilih dalam kalangan penulis, jenis tulisan yang dia tulis itu ialah kecenderungan dia untuk ditulis begitu. Okay? Trademark ni lebih kepada style penulisan yang kalau kita pecahkan sebagai elements in the writing tu, elemen dalam penulisan itu ada satu trademark itu tentu. Kita tahulah kalau dia tulis mesti begitu. Jadi ada orang kata, betul Nisa tulis fantasy ke trademark dia lah tu. Mungkin kalau nak kata begitu sebab dia nak perluaskan makna trademark lah, tapi itu bukanlah satu trademark pada saya, kerana trademark ni lebih kepada ciri-ciri kecil. Ciri-ciri kecil untuk kita menghasilkan sesuatu. Harap menjawab Puan Jenny apa yang saya maksudkan dengan trademark tadi. Apa-apa pun setelah mendengar perbincangan ini, saya wrap up sedikit Yan sebelum kita teruskan. Saya boleh katakan begini, sebenarnya jangan risau dengan niche dan forte ni sangat. Ini lebih kepada informed data, seperti yang kata, ini adalah maklumat tambahan untuk kita tahu. Bagus kalau kita tahu kita dah niche kita kat mana, forte kita kat mana. Tapi kalau tak jumpa, jangan susah hati, teruskan menulis teruskan menulis, kerana menulis ini mestilah satu yang kita nikmati, kita seronok Kalau tak seronok dia jadi kerja. Kalau kita tak kata kita seronok dengan apa kita buat ni, dia tak jadi kerja, dia jadi satu benda yang tak perasan pun dia kerja sebenarnya kan. Okey, jadi kalau kita nampak orang menulis tu nampak ya Allah effortlessnya, macam tu dia boleh tulis kan, effortless, tapi effortful dekat belakang yang dia buat tu kita tak nampak. Work hard maknanya berpenulisan memang ialah satu proses untuk kita bekerja keras di belakang tabel, yang tak tidur malam, berapa jam sebenarnya yang kita jumpa dia tu, sebenarnya tu je lah waktu dia tak tidur, yang lain tu semua dia tak tidur pun, yang dia tidur tu kan lepas ni ke tak tahulah macam mana kan. Jadi work hard ni kita tak tunjuk dekat orang, tapi kita celebrate the success tu, biarlah orang dengar yang itu je, kita pun tak nak cerita lah yang buruk-buruk dan sebagainya kan. Tapi fun itu penting, dan jangan rasa kalau tak jumpa lagi dengan niche masing-masing, jangan risau sebab you are not born with it. Kita bukan dilahirkan. Leonardo da Vinci bukan lahir-lahir terus pandai melukis, terus jadi Mona Lisa. Tak kan, dia ada proses yang sangat panjang. Setiap orang melalui proses itu. Hargai nikmat itu. Hargai nikmat itu, bahawa kita melalui satu proses yang panjang. Nanti apabila kita dah berjaya, adalah benda nak cerita tak? Nanti kadang-kadang tak ada benda nak cerita pula pada hujungnya. Okey, mungkin itu yang boleh saya simpulkan. Jadi 3 perkara tadi dah tunjuk apa keperluan, dan dia boleh jadi sarang, boleh jadi penjara kalau kita rasa kita terperangkap dalam, jangan sampai kita rasa terperangkap dalam penulisan kita sendiri, cari jalan untuk keluar. Dan apabila kita dah tahu sebenarnya apa itu yang kita cari, bila forte kita dah ada, kita dah jumpa semua benda ni, dan kalau kata kita nak berubah, boleh. Tapi kalau kita rasa asyik berubah saja pun, hati-hati juga ya. Kata orang tua-tua, 7 kali pindah apa-apa. 7 kali pindah apa-apa. Maknanya dalam bahasa Inggeris kita ada, a rolling stone gathers no moss. Maknanya kita tak dapat nak kumpulkan sesuatu, asyik berpindah saja kan. Jadi kemungkinan kita cubalah duduk dalam satu tempat tu lama sikit, tapi lepas tu baru kita beralih ke yang niche yang berikutnya lah, supaya kita dapat rasakan sebenarnya ini yang sesuai. Kalau tak okey, kita boleh tak patah balik? Boleh. Patah balik lah. Oh, this is wrong, so kita tahu, kita patah balik.
Okey, mungkin harap-harap perkongsian kita yang begitu singkat ini dapat memberikan manfaat kepada para pendengar. Teruskan menulis, jangan susah hati. Yang penting kita terus menulis. Sebab kalau kita berhenti menulis, sekali berhenti nak mula semula tu memang sukar. Sama juga kalau kita berpindah ke niche yang baru, kita akan belajar balik. Dan saya juga dulu saya pindah juga ke genre kanak-kanak kan, saya nak kanak-kanak, buku kanak-kanak. Saya belajar balik bagaimana bermula, lepas tu pindah pula ke niche yang lain, belajar semula yang baru itu. Tak apa, kalau kita suka menghargai proses pembelajaran itu, macam-macam kita akan dapat. Okey, baik, mungkin sampai situ dulu ya untuk pertemuan kita pada kali ini secangkir kopi jam 10. Saya masih meneruskan bimbingan online. Sekiranya yang berminat, terus ke Facebook saya lah, Nisa Harun. Di sana nanti boleh personal message, kebanyakannya saya dah respon. Rasanya bulan 12 ni kot kita mula, bulan 12 ke bulan 1 pun boleh, kita tetapkan masa. Saya menyediakan beberapa package, nanti kita jumpa di sana. Okey, terima kasih Puan Nisa Harun atas perkongsian yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Jadi saya ada banyak information, kita rasa ada banyak wisdom yang kita boleh kutip daripada mutiara-mutiara kata Puan Nisa. Saya harap tuan-puan yang mendengar juga begitu, mengambil kata-kata itu sebagai semangat untuk menulis. Jangan tunggu sampai kena ada niche baru nak bermula. Sebab saya nampak penulis memula ni, dia kata dia nak tulis tapi dia nak tunggu je niche tu datang. Tak dek, tak. You kena cari niche tu. Tak boleh tunggu, dia tak boleh duduk, dia tak boleh you duduk sambil-sambil minum kopi, tiba-tiba dia datang. Tak, you kena cari. It's a process, it's a journey ya. Macam kita kata nak menulis tu, betul lah Puan Nisa kata, dia susah sebenarnya nak tulis ni. Saya teringat buku Kak Nisa, kepengarangan 3 genre. Menulis itu derita yang nikmat. Nampak tak? Derita yang tapi nikmat. Jadi InsyaAllah lah bila kita dah tahu proses-proses apa itu niche ya. Sebab pada saya, kita ni sebenarnya tak sedar pun sebenarnya kita dah ada niche dan kita dah ada forte. Cuma kita nak ada pengabsahan, validation daripada yang pakar. Betul lah sebenarnya kita di jalan yang betul, insyaAllah. So apa-apa pun yang, ingat baliklah apa yang saya sebutkan tadi, find your northern lights tu, values you. Macam value saya, yang saya jumpalah dalam, sebab saya Akademi Bondeno, mentor Akademi Bondeno, value dia, tulislah, bina bekalan untuk kau tinggalkan. So jadi saya terus menulis itu untuk bina bekalan saya supaya nanti akan terjadilah sebagai kita punya saham masa akhirat. Tapi tak akan limitkan pada sebab saya tak akan limitkanlah pada penulisan artikel motivasi, sebab saya sebenarnya sekarang nak menukar niche saya kepada cerpen. Yang tu sebenarnya daripada lama dah saya nak simpan dia. So mungkin ini adalah momentum saya. Maksudnya saya kata true calling saya lah. Okay Yan, you have to buat ni kan. So saya harap begitu jugalah kepada penulis-penulis, tuan-puan yang masih lagi berkira-kira. You terus explore, terus meneroka diri anda. Dah tahu apa itu mirap. Kadang-kadang kita kena ada tempat untuk bersarang, kita reflect balik apa yang kita dah lakukan. Tapi apa-apa pun jangan regret, jangan menyesal ya apa benda yang kita telah lalui. Kita jangan regret dan jangan put high expectation. Sebab saya nak share 3 tips untuk kita menulis tanpa ada rasa struggling ya. Menulis itu dulu saya rasa sukar sangat sebab banyak benda, banyak expectation, dari segi apa lagi, kelemahan diri, fear kan. So 3 sini saya bagilah macam mana nak dapatkan, mungkin boleh dipanjangkan dalam siri akan datang, how to be mindful in writing. Sebab mindfulness ni is a very very big issue sekarang ni, semua orang nak jadi mindful, be present kan. So kena ada 3 sini. Dalam menulis kena clear, yang kedua kena calm, tenang, dan yang ketiga curious. You tulis pun but at the same time you nak tahu yang lain. So mungkin boleh amalkan 3 sini. So you'll be a mindful person in writing ya, dengan ada 3 sini. Okay, so kita
dah tamat dah habis dah 11 minit. Jadi seperti Puan Nisa tadi war-warkan, kelas penulisan bersama Puan Nisa ni, tolong ya, dia ini satu peluang yang keemasan. Dan bagi siapa-siapa yang suka artikel motivasi ya, style Bondeno, Bondeno punya genre is penulis motivasi, artikel motivasi, storytelling. Saya juga dan tim-tim Akademi Bondeno pun juga ada bengkel penulisan asas untuk genre sebegini. Okay, siapa yang berminat boleh je PM saya ataupun PM mentor-mentor Akademi Bondeno yang lain ya. Okay, so sampai di situ saja. Terima kasih atas fokus, atas konsentrasi anda yang anda berikan. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Semoga apa yang kami kongsikan ini bermanfaat. Apa-apa kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.